Ini saya jumpa dengan geng seorang ni. Apa pula nama dia ni? Apa pula nama dia? Ada tak di sini? Oh, tak ada pula. Ya, baru-baru ni saya call dia juga. Dia ni, dia pengerusi di area Kudat. Dia tunggu saya, geng. Dia tunggu saya. Oh, tu saya fikir, kenapa nak perlu tunggu-tunggu kan? Tapi mungkin budaya dia orang di situlah untuk mengalu-alukan tetamu dan sebagainya. Which is very good lah. Kita pula yang rasa kekok sebab kita ni bukan siapa-siapa kan. Lagipun kita pergi dengan santai, relax. Tapi dia memang tunggu. Dan terima kasih banyaklah untuk ni. Untuk masa yang sudah ada bersama beliau. Ya. Kami ni pergi dari Simpang Mengayau ni saya rasa. Saya terus bawa ke pusat bandar kalau tak silap saya. Thank you very much, geng. Thank you very much. Okey, yang ini gambar di Kundasang. Masa itu sekumpulan rider ni pergi. Saya rasa di Sabah memang orang sangat aktif lah. Lepas tu saya pula di sana. So satu cara nak borak-borak dengan mereka, ambil gambar dan sebagainya. Mereka tanya dari mana, saya kata dari Kuching. Oh, jauh tu. So dari situlah mungkin dia orang post-post pasal saya. Tapi itulah di dalam situasi beginilah saya tengok brotherhood tu dia makin menjadi-jadi. Maknanya sikap tolong menolong, hormat sesama tu tanpa mengira sisi kenderaan. Yang ini ini di Bintulu tadi, bayangkan. Pukul 3 pagi dalam suasana yang begini, dahsyat tu. Okey, yang ini gambar di Lawas ni, waktu malam-malam relax, saya keluar makan, Jubilee Emas, yang saya jalan-jalan. Okey, beginilah yang saya selalu buat bila sebelah petang malamnya saya akan ronda kawasan sekitar. Ini masa nak buat blow pipe dari KK dulu ni, gambar ni. So macam inilah saya keluar dari sana pukul 3 pagi. Guys. Pukul 3 pagi guys. Orang tengah tidur, saya dah ready. Maknanya pukul 2 lebih saya dah ready. Pukul 3 saya kena gerak sebab saya nak timing saya dengan immigration di Sabah, Sarawak. So cabaran jugalah masa tu. Okey, ini di Brunei. Dunia fotografi lah ni. Di Brunei. Yang ini pula saya rasa Bintulu ni. Bintulu 3 pagi. Dan matahari mula menyinar bila saya menghampiri Miri. Oh guys. Teringat masa ni yang memang apalah buat kerja gila-gila ni. Ini di Sibu. Okey, dekat dengan jalan besar. Ini di Bintulu tadi. Saya isi minyak dulu. Yang ini di Tawau. Okey guys, sedang minum-minum. Datang seorang menyapa, bos, spare minum, aku baru faham. Nak saya bayarkan minuman dia, okeylah. Dia pun duduk di kerusi lain. Wow, ini satu pengalaman. Tapi sekadar minum je okeylah. Cuma pelik sikit sebab kita tak terfikir pula benda ni. Okay, ini berlaku di Tawau. Saya di tepi pantai lah ni. Saya beli kuih. Ini masih lokasi yang sama tadi. Oh ya, baju ni mana baju ni sekarang? Ini baju Sabah ni. Saya beli kuih, saya lepak-lepak baring. Saya masa ni di Jetty, saya tak silap saya. Di Jetty. Wow guys, memang sangat indahnya. Okey, di laluan ke Sibu. Laluan ke Sibu. Sibu ke Bintulu ni. Yang ini di mana ni, lupa pula saya ni. Okey. Oh, di Jetty ni, Jetty KK. Ini Brunei tadi, Brunei. Okey, seterusnya ini masih gambar di Brunei, Bandar Seri Begawan. Yang ini laluan ni. Laluan saja, saya berhenti sekejap. Bukan, ini di Pulau Manukan. Yes. Ini di Pulau Manukan. Saya pergi ke sebelah pulau dia tu. Saya ambil gambar, selfie. Macam inilah rupa dia. Tapi oleh kerana selalu pergi, saya tak mandi lah masa ni sebab macam dah selalu pergi. So tak mandi, saya hanya ambil gambar saja. Okey, ini di Jabatan Kastam, inilah yang kita perlu isi. Tunjukkan pasport, isi borang
Ini menghala ke Kundasang. Tengok guys, saya ni pakai baju hujan ni. Masa ini dah sejuk, hujan pula tu licin. Tapi itulah satu pengalaman yang sangat berharga guys. Okey, inilah dia immigration lawas. Saya tunggu berapa minit di situ sebelum dia punya pintu pagar dibuka dan saya terus masuk, cop apa yang patut, terus jalan ya. Dalam keadaan yang masih awal-awal pagi macam ni. Ni di Jerudong. Macam ni lah rupa dia. Yang ini saya di Nabawan tadi ni, di Nabawan Waterfall, Tamposison. Guys, ini satu tempat di Kundasang. Saya tersesat. Saya masuk dari kawasan lembu-lembu tu, saya terus masuk ke dalam. Jauh saya masuk. Dan di situ saya tengok pusat-pusat penanaman sayur yang makin besar juga. Jadi bila dah lama saya ronda-ronda situ, takkan saya nak pusing balik kan. Jadi saya teruskan saja pakai satu laluan ni. Tiba-tiba ini adalah jambatan dari sini nak ke sana di depan tu. Tapi jambatan ni pula terhenjut-henjut. Saya tak pasti masa ini motosikal boleh lepas ke tak. Okay. Jadi saya tunggu lama situ, tanya orang dan orang beritahu boleh, baru saya pergi. Tapi memang agak bahayalah sebab handle dah dekat dengan dia punya jaringan tepi tu, dah dia terhenjut-henjut lagi. So there's no turning back, melainkan saya slow sajalah. Tapi pengalaman macam ni memang luar biasa lah. Okey, ini di Nabawan tadi. Okey, seterusnya kadang-kadang saya guna Google Maps ini untuk tengok apa yang ada di situ, pusat peloncongan. Ini pun satu tips juga. Sebab itu handphone kita bila ada data tadi, kita akan pilih lah apa yang kita nak buat di sana, apa pasar yang ada di sana, apa yang dia orang buat sebelah malam dia. So macam itulah lebih kurang. Okey, ini waktu saya sampai di Kuching setelah blow pipe. Yang ini di area Sandakan ke Tawau ni. Selalunya sebelah petang-petang saya akan keluarlah berjalan. Okey, Bukit Patoi masih di Brunei, hendak ke Sabah. Okey, baru sampai di Kuching. Tengok saya punya tayar ni, kesan tayar dia. Memang tak servis jugalah ni. Saya pun tak, sebab masa ini mungkin banyak benda saya tak bawa, jadi kurang pengalaman sedikit. Tapi syukurlah sebab dia baru, semuanya pun okey juga. Okey, sedikit perjalanan saya. Bila saya tengok ni 56 jam kalau buat satu pusingan ini tadi. 56 jam. Dan ini adalah di apa ni, top point di Kudat ni. Kita ambil gambar dulu. Okey. Yang ini di KK, di patung Todak. Ini di Nabawan, Waterfall Nabawan. Borneo Garden, yang ini tadi di Kundasang. Okey, pergi sana ambil gambar sendiri. Menarik juga, sejuk. Okey, masuk masa ni ialah RM2, tak tahu sekarang ni lah. Iaitu pada 2016. Okey, kita tengok ni. I can stay at the mountain for few hours. Can you? Wah, inilah keadaan dan rupa Gunung Kinabalu setelah gempa bumi yang sebelum ini. Okey, satu tempat yang sangat unik. Seterusnya, ini lagi. Welcome of, ini tempat orang buat gong. Tempat orang buat gong ni. Okey, tempat orang buat gong masa ini ialah 4 Jun 2016.
Saya tersesat masuk tapi terjumpa. Ini konsep satu kampung, satu bisnes, satu produk. So mereka buat gong di sini. Okey, nanti kita tengok gambar lagi. Okey, yang ini pula adalah tempat strawberry yang boleh dicari di Facebook masa tu, tapi akhirnya bila saya jumpa dia adalah agak kecil lah. Saya ingat center yang besar. Tapi jadilah untuk ambil gambar, dan masa ini strawberry tidak berbuah. Mungkin dia buat ala-ala tanaman hidroponik jugalah, lalu jadi satu pusat pelancongan. Ini saya beli dia punya lampu di depan tu yang boleh tukar-tukar warna. Okay, dia merah, biru. Tapi masa nak ke yang baik dia adalah nice for safety. Sebab supaya orang tahu kita menghampiri mereka dari segi keselamatan di jalan. Tapi masa nak ke KK dulu, bila masuk ke pusat bandar, biasanya saya akan off ini supaya Y15 masa itu kan masih panas baru. Jadi andai kata ini dibuka, ini akan mengundang ramai orang yang minat untuk ambil benda ni. So mungkin suatu yang tidak baik juga berlaku, so saya off dia. Ya. Okey, ini ialah di Kudat bersama dengan siapa nama? Jali dulu kan. Okey, dia mendahului dan di situlah dia tengah tunjukkan signal sebelah kiri itu. Ini pun saya belajar juga masa selalu menggunakan motor, bahasa-bahasa asas yang seorang rider kena tahu. Okey, dia bawa kami masa tu, kami dua masa itulah. Okey. Kemudian ini di Beluran. Di sinilah saya buat t-shirt juga. Sekarang ini pula dah sendiri buat t-shirt. Sementara menunggu dia buat t-shirt, dia buat design dia dan sebagainya, saya makan-makan dan juga sempat main gitar masa tu. Hiburan di Beluran, Sabah. Rider with guitar. Okey, ini di Kuching. Ini bye-bye Gunung Kinabalu. Ini masa nak balik lah tu. Ini di Kundasang War Memorial, parking sana. Ini juga yang best ni lah, bila pakai motosikal, parking di mana saja dekat dengan kita dan terus boleh ke lokasi yang kita nak. Okey, ini dia. Dan inilah catatan yang saya buat di Facebook. Sabah Jelajah Solo 10 hari, 25 Mei, 5 Jun 2016. Solo trip to Sabah 3,500 km dengan menggunakan Yamaha Y15ZR. Okey. Thank you bagi yang dah tengok gambar ni. Inilah gambar-gambar yang saya simpan untuk tatapan, khususnya pada macam masa sekarang. Dia boleh mengimbau kenangan dan memberi semangat. Ini tadi guys yang saya beritahu, geng-geng biru dan hitam Y15. Mereka datang lalu bertanya, mungkin heran juga tengok baju yang saya pakai ini. Okey, Brunei. Okey, lawas. Ini dari hotel. Lawas Limbang. Ini dari hotel di Limbang. Okey, hotel di Limbang. Tips riding. Handphone kena ada kredit, handphone kena ada data internet, perlu bawa stok minyak. Yang ini bagi saya dululah. Tapi sekarang ni setelah saya pusing Sabah, tips minyak ialah paling-paling pun bawa minyak satu botol kecil ataupun satu botol 1.5 saja pun dah cukup. Sebab apa? Sentiasa ada macam-macam stesen minyak di Sabah. Pusing-pusing sekejap tengok dah ada. Pusing-pusing sekejap tengok dah ada. Tidak macam di Sarawak. Okay, sebab itu bagi saya sekarang ni tak perlu bawa tong minyak yang banyak. Apatah lagi sekarang ni Y15 dia boleh upgrade tangki dia dari 4.2 kepada 7 liter guys. Okey, so saya dah upgrade saya punya. So macam kalau pergi ke Sabah itu tak perlu bawa minyak pun tak apa juga. Mungkin masa itu ialah
mainly go for speed. Bawa barang sikit, satu bag saja, tak perlu bawa minyak. Yes. Okey, apa lagi? Lembu ada masa ini pun saya ambil saja gambar kundasang. Okey. Beginilah rupa lebih kurang di kundasang yang tetap ramai orang jual sana jual sini, kereta parking banyak dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan sentiasa ada kemajuan lah di kundasang ni. Okey, inilah dia puncak Gunung Kinabalu dengan awan dan macam tu. Wow, memang sangat best lah. Manakala ini ialah on the way ke Kundasang hari itu, saya tengok cun-cun pula ada pelangi selepas hujan. Jadi saya tengok memang sangat menarik jugalah. Sangat menarik guys. Yang ini di Tenom. Tenom yang terkenal dengan kopi Tenom. Tenom Indah. Okey, saya dari Tenom. Isi minyak. Motosikal. Guys, ini satu. Masa ini Y15 masih baru, panas. Tapi saya jumpa dengan seorang yang ada Y15 di Brunei. Tapi apa yang beza dia ialah kalau di Malaysia ini tidak ada Kickstarter, tapi di Brunei ada. Jadi maklumlah bila tak ada Kickstarter ni, kalau bateri kong habis kita. Tapi di Brunei ada. Terus saya ambil gambar, terus cerita-cerita. Rupa-rupanya pengeluaran pun berbeza ikut setiap negara. So ini orang Brunei yang dengan Y15-nya ada Kickstarter warna putih guys. Okey. Hebat. Itu dia. Kita tengok tu Kita tengok ini. Y15 ada Kickstarter yang tanpa diubah. Dia memang keluar beli macam tu. So unik. Okey, itulah dia saya punya motor. Nampak best jugalah pakai motor ni. Satu yang best motor ni, dia ringan tapi powerful. Jadi bila nak memotong tu, khususnya di jalan besar, ada juga keperluan untuk kita memotong. Sebab kalau kita slow sangat, kita terdedah kepada bahaya pemandu-pemandu. Tapi kalau kita ada kelajuan, kita boleh potong dan kita boleh slow di mana tempat yang sesuai. Yang selebihnya tu kita kena laju. Temburung ini di Tenom Sabah. Hebat Tenom Sabah ni. Ada juga sungai-sungai di sini tapi tidak sempat mencari sungai masa tu. Okey, yang ini satu yang menarik. Di bukit tu dia orang dah buat macam ni pula. Saya rasa di Semenanjung pun dia orang dah buat. Maknanya ini macam air yang ori tau. Dari atas bukit, sejuk dan anggaplah itu sebagai air mineral. Okey. Yang sesuai untuk diminum. Okey, di Tenom, di Brunei, seterusnya yang ini di Lawas. Hotel di Lawas. Seterusnya Brunei map. Yang ini di KK. Yang ini di KK. Bandar Limbang, Kundasang Sabah. View from Dream World Resort, Kundasang Sabah. Hebat. Seterusnya, okey, ini dah tadi. Ini dah. Okey, The Red. Saya sebut motor ini sebagai The Red sebab itu konsep dia merah semua. Okey, dengan buah strawberry. Teruskan. Okey, kalau kita dapat tengok di sini, ini adalah kesan reruntuhan yang berlaku masa gempa bumi sebelum saya pergi ke Sabah. Jadi sedikit kerisauan jugalah masa itu. Kot-kot ada lagi gempa bumi yang susulan dan sebagainya. Walaupun seronok tapi risau tu tetap ada. Okey, sebelah kiri ini adalah laluan yang saya kata tadi, yang kalau nak balik jauh saya kena teruskan saja. Tapi rupa-rupanya macam yang kita tengok di yang ini okey lagi lah sebab menurun. Yang tu titi tu. Sebab apa? Kalau saya keluar terus ke sana itu dah perkampungan. Daripada kalau awal tadi saya naik pusing sampai ke bawah tu jadi agak jauh. So saya cuba terjah saja tapi ialah merisaukan juga. Ini di tempat ikan. Mungkin kita popular selalu pergi ke sana.
tempat ikan, sempat lagi ambil gambar dengan orang. Okey. Okey, itu ada pula seorang di belakang tu yang saya tanya boleh limpas ke tak? Dia kata boleh. So saya pun pergi dan bawa dia sekali. Ini pun satu hal, geng. Dah lah pakai titian yang apa ni, terhenjut-henjut. Kena bawa dia pula sebab kasihan juga, takkan nak tinggalkan dia. So saya bawa dia sekali naik motor. Ini adalah kebun-kebun yang kalau kita limpas di area Kundasang, naik ke kawasan yang ada banyak lembu tu, dan kalau kita teruskan, ini adalah keadaan di sana, ya, di jauh lagi lah ke dalam tu. Okay, kesan reruntuhan ni di pouring air panas. Okey. Yang ini di War Memorial tadi. Saya ambil gambar ikut kreativiti sendirilah, ya, ambil gambar. Okey, beginilah rupa dia, banyak juga gambar ni. Okey. Yang sebelah kiri ni adalah bunga-bunga yang saya ambil. Dalam banyak-banyak berjalan tu, khususnya di War Memorial lah kan, ada banyak bunga sana. So saya ambil, saya kumpulkan sekali lah ni. Okay, buluran-buluran. Ini baju yang saya buat di Sabah tu. Jadilah kenangan untuk saya hari ini. Baju di Sabah. Okey, ini pun satu. Saya letak map bendera ini. Sabah. Satu kenangan masih ada sampai sekarang. Kemudian motor-motor saya parking di sana. Di mana saya pergi, saya ambil gambar, macam itulah rupa dia. Kadang-kadang risau juga sebab ini kan motor baru. Pergi ke tempat baru risaulah. Okay, masih berkilat juga tu. Dan selalunya tips dia ialah di mana hotel yang saya pergi itu, saya cuba akan cari hotel yang saya boleh parking motosikal tu depan-depan hotel. Jadi penjaga dia boleh tengok, saya pun senang hati. Selalunya macam itulah, ya. Okey, seterusnya sandakan, masuk ke sandakan. Okey. Aktiviti yang ada di sana, pantai-pantai. Selalunya petang-petang, malam-malam saya akan pergi ke pantai untuk menghirup udara bayu laut. Okey, inilah dia Limbang, Sepitang. Okey, Nabawan. Ini di Nabawan ini. Sebab suka ambil gambar, saya ambil je lah gambar-gambar macam ni. Ini pun sama. Okay. Sambil berjalan, sambil itu juga tengok hidupan serangga. Apa lagi yang ada? Rest house di Nabawan, RM20 lah kalau tak silap saya masa tu. Nabawan Rest House di Nabawan. Razali, yes. Razali nama kawan ini tadi. Yes, ni dia. Yang sangat membantu khususnya di Kudat. Okay guys, semakin lama ni dah menghampiri sejam video ni, tapi tak apalah. Yang penting korang ada info. Mana tahu bila dah habis PKP nanti korang nak terjah ke Sabah, melancong, adalah tips yang korang bawa ni. Ya, pemandangan pantai yang sangat indah, warna oranye. Oh, memang best guys. Tu lagi gambar-gambar dia. Hebat guys, hebat. Okey, ini di tip top ni, tengok tu. Gambar yang bulat tu. This is great guys. Okey. Tu adalah batu ke penghujung tanah Sabah. Kemudian bersama Jackie di Nabawan, mandi. Okey. Ya, luar biasa ni. Hebat betul ni. Okey. Ada juga part-part yang kadang-kadang merisaukan bila pergi ke lokasi tersebut. Memang
lama rasa tidak ada kenderaan. Tempat tu pula sunyi, sejuk, awan agak tebal. Jadi sedikit sebanyak timbul kerisauan, tapi mau tidak mau hentam saja, jalan saja. Okey, itu antara pengalaman. Ini yang saya beritahu tadi, satu daerah, satu industri. Kampung Sumangkap, tempat membuat gong. Yang ini, masa ini saya tersesat geng, tapi itulah, jangan risau kalau tersesat sebab Google Map masih ada, minyak masih ada, kita terjah saja sehingga kita jumpa lokasi-lokasi baru dan ia adalah satu pengalaman yang sangat menarik. Okey, yang tengah ini adalah gambar-gambar gong diletakkan situ, kira promo jugalah. Okey, ini di Kudat tadi. Dari hotel, okey. Yang sebelah ini Rusdi, tak silap saya. Rusdi, pengurusi KKLC, yes. Brother Rusdi. Inilah dia 10 km, 0 km Kota Kinabalu. Siap saya duduk lagi situ untuk ambil gambar. Hebat geng, hebat. Pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan. Manukan Island. Okey, seterusnya gambar-gambar blow pipe. Kalau kita nak tahu, blow pipe ini adalah satu program yang dibuat oleh salah seorang dululah. Tapi akhirnya diikuti orang. Saya masa itu ialah kedudukan cobaan ke-70 yang telah berjaya buat blow pipe. Dengan kiraan masa saya masa itu ialah 19 jam 20 minit dan aktiviti ini mesti dihabiskan dalam masa 24 jam. Ada yang solo, ada berdua, ada bertiga, berkumpulan, ada yang sisi kecil sampai sisi besar. Jadi semuanya itu adalah ikut kategori. So untuk kategori saya ini, saya menggunakan cup di bawah 150. So beginilah rupa saya. Walaupun letih, tapi sangat excited masa ni guys. Sangat excited sebab bukan saja sampai satu hal, tapi boleh buat rekod. Rekod tu pula hanya orang-orang gila saja. Bukan orang gila. Orang gila-gila. Bahaya tu geng. Bukan orang gila, tapi orang gila-gila. Maknanya orang yang kental. Hanya orang yang dahsyat, mampu, luar biasa saja yang akan sanggup buat kerja-kerja macam ini. Yes. Okey, apa yang kita ada? Ini gambar-gambar dalam Facebook saya guys. Gambar-gambar dalam Facebook saya untuk tatapan kita. Dan macam inilah tips dia, ialah macam inilah saya buat pengiraan perjalanan saya. Saya akan dari A ke B, berapa jarak dia. Kalau sekitar 3 jam, saya akan sekali jalan saja. 3 hingga 4 jam. Tapi kalau dia 9 jam, saya akan fikirkan sama ada saya nak berhenti di mana-mana ataupun buat satu plan. Memandu kebanyakannya memang letih lah. Punggung pun dah kempis, tapi saya jenis yang boleh berdiri sambil memandu. Kepit saja dengan lutut, paha, lepas tu berdiri untuk beberapa saat, lepas tu duduk balik. Tapi bila ada kereta dari depan, saya akan duduklah supaya tidak keterlaluan pula aksi kita. Lepas tu bila tak ada lagi, saya akan berdiri lagi, ya. Sebab kadang-kadang duduk berterusan memang meletihkan jugalah. Pada masa yang sama, saya tengok juga siaran-siaran di Sabah sebab saya nak tahu ke mana boleh pergi, apa boleh buat dan sebagainya. Ini adalah antara yang gambar-gambar saya letak saja di sini untuk preparation juga tu sebenarnya. Okey. The Tip of Borneo. Yes, tu dia nama dia tadi. Simpang Pengayau, The Tip of Borneo. Ya, gambar-gambar orang saya letakkan di situ. Ini saya punya map perjalanan saya. Okey, sabar. Okey. So guys, sekarang pun dah cun-cun 1 jam 1 minit. So harap korang suka dengan video ini. Mudah-mudahan ia membantu. Kalau ada apa-apa soalan, boleh saja message saya, nanti saya respon seadanya. And all the best kepada yang nak buat blow pipe.
semangat jiwa kental tu harus ada, tapi pastikan safety come first. Itu dulu. Sekarang ni bukan safety saja, SOP must come first juga, ya, sebab kita tidak mahu nanti kerana keinginan yang luar biasa ni mendatangkan pula hal-hal yang buruk. Okay guys, with that thank you very much. Nanti terus like, subscribe, tekan loceng tu sekali supaya terus dapat notifikasi bagi video-video yang akan datang. Saya lama dah nak buat video ni untuk dicari-cari ataupun diedit simpan dalam video, tapi nampak gayanya tak dapat lah. Gambar pun banyak, jadi bagus saya pertontonkan macam ni, buka-buka gambar sambil bercerita, dia lebih banyak berbanding kalau nak menaip. So guys, thank you very much, all the best, see you again.